Didik TV KPM. Baik Ustazah. Okey, Ustazah teruskan. Okey, jadi apabila kita nak melantik seorang ketua, pentadbir ataupun pengurus, kita mestilah terlebih dahulu mengetahui etika tadbir urus Islam bagi seseorang ketua. Baik, etika tadbir urus Islam merujuk kepada panduan Islam bagi individu yang diberikan amanah untuk mentadbir dan mengurus sesebuah organisasi. Jadi bila kita sebut organisasi, organisasi ini dia berada dalam mungkin di pejabat, mungkin di sekolah dan juga berlaku dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jadi sebagai seorang ketua keluarga, organisasi itulah yang kita perlukan untuk memimpin keluarga masing-masing. Kalau di sekolah contohnya, organisasi yang ada, mungkin kita boleh andaikan cara kita nak melantik pengerusi Persatuan Agama Islam ataupun kita nak melantik ketua murid dan sebagainya. Jadi apabila setiap Muslim mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap konsep etika, maka akan menjadi teras kepada kejayaan pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi masyarakat ataupun negara. Baiklah. Okey, Ustazah teruskan kepada ciri-ciri pentadbir dan pengurus dalam Islam. Baik, ciri yang pertama adalah accountability. Jadi Syafiqah, kenapa perlunya sifat accountability ini dalam kehidupan? Okay? Jadi jawapannya adalah kerana tidak berlaku pembaziran dalam sumber keuangan, tenaga kerja dan juga masa. Baik, ciri yang kedua pula adalah amanah. Okay? Jadi apa pentingnya amanah dalam kehidupan kita? Okay, pentingnya amanah supaya mendapat kepercayaan orang ramai agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Jadi bila sebut amanah ini adalah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat besar kepada seorang ketua. Baik, manakala ciri yang ketiga adalah ketelusan, iaitu bersifat terbuka dalam menyalurkan segala maklumat. Jadi sekiranya dikehendaki kita memberikan apa-apa info berkaitan dengan organisasi kita, jadi kita perlu memberikan maklumat tersebut secara telus. Dan yang keempat pula adalah efektif. Bermaksud setiap tindakan yang dilaksanakan akan memberikan kesan yang baik kepada semua. Baik. Ada lagi ciri yang seterusnya. Okey, ciri yang seterusnya adalah integriti. Baik, apakah itu integriti? Okey, jadi seseorang dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri. Maksudnya apabila kita buat sesuatu, kita mesti buat dengan penuh rasa betapa kita sangat bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan tadi. Baik, yang keenam iaitu efisien. Efisien dan konsisten dalam menghasilkan impak yang cemerlang. Jadi sifat efisien yang berterusan akan menghasilkan satu kesan yang sangat cemerlang dalam sesebuah organisasi. Baik, yang ketujuh pula adalah pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar. Jadi setiap daripada kita perlu membudayakan nilai murni dalam mentadbir urus. Dan manakala yang ke-8 pula adalah secara sistematik, iaitu membuat perancangan dan pemantauan yang berterusan terhadap organisasi dan juga kepada sesiapa yang berada di bawah kita. Okey, jadi Syafiqah, Ustazah dah terangkan berkenaan dengan ciri-ciri tadbir urus. Jadi Ustazah nak minta Syafiqah kalau boleh, Syafiqah tolong senaraikan semula ciri-ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Senaraikan sahajikah ataupun saya kena senaraikan dan mungkin boleh tampal di papan yang Ustazah sediakan? Okey, boleh kita Ustazah. uji minda. Tadi saya dengar ada 8 Ustazah. Betul Ustazah? Silakan. Pentadbir Ingat dalam Islam. Okey, yang pertama saya letak ketelusan. Okey. Letak dulu. Nanti kita semak bersama-sama. Okey, boleh Ustazah. Saya letak dulu. Yang kedua adalah amanah. Pasti Ustazah, seorang pemimpin kena menjadi seorang yang amanah Ustazah, kan? Ya, betul. Jujur. Okey, yang ketiga adalah efisien dan juga efektif. Betul Ustazah, ya? Okey, tak apa. Dekat dulu jawapan dia. Okey. Kejap Ustazah, kejap. Ya. Okey, yang seterusnya adalah accountability. Okey. Yang seterusnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Okey.
Yang seterusnya adalah integriti. Dan yang terakhir saya letakkan adalah sistematik. Okey, yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ustazah. Okey, jadi berdasarkan kepada jawapan Syafiqah, Ustazah rasa kita semak dulu jawapan Syafiqah. Baik. Boleh Ustazah? Okey, apakah jawapannya? Okey, jadi aktiviti yang Syafiqah buat tadi kita sebut sebagai aktiviti post-it notes. Ini pun salah satu cara untuk memudahkan Syafiqah untuk mengingat perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Baik, jadi Ustazah sebut balik. So jawapannya kita semak. Yang pertama adalah accountability. Ada tak Syafiqah? Ada Ustazah yang ni. Okey, ada. Bagus. Baik, yang kedua efisien dan efektif. Kat mana tu nak cari tu? Yang ni Ustazah. Efisien dan efektif. Ada. Baik, kemudian yang ketiga sistematik. Sistematik. Ustazah nampak pun? Mesti bersistem lah Ustazah pengurusan dia kan? Ada sistematik secara tersusun. Baik, yang keempat, amanah. Ada tak? Amanah pasti ada Ustazah. Mana Kena dia? ada. Okey, cantik. Amanah sangat perlu ya. Baik, kemudian yang kelima, ketelusan. Ketelusan. Telus atau tidak? Ya, Ketelusan telus. ni macam jujur Ustazah. Jujur, bercakap benar. Menyalurkan maklumat secara telus. Kalau diminta sesuatu maklumat, kita nyatakan dengan betul dan tepat tanpa berselindung. Baik, faham? Baik. Yang keenam, amar makruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Okey, yang atas sekali ni. Ada tak? Ada. Okey, alhamdulillah ada. Baik, kemudian yang ketujuh, integriti. Integriti pun ada Ustazah yang ni. Okey, ada. Dan yang terakhir adalah cukup dah 7. Cukup Ustazah? Okey, cukup dah. Okey, jadi alhamdulillah, Alhamdulillah. Syafiqah dapat mengingat ketujuh ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Ada ganjaran ke Ustazah? Ada ganjarannya. Okey, jadi Syafiqah boleh ambil 1 bintang di situ. Amin. Didik TV KPM